Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin nabiyya wa rasula wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian. Alhamdulillah, kita memperbanyakkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah. Pagi ini kita dapat menyambung pengajian ulang kaji sinopsis juzuk yang ke-22, yang mana pengisian pagi ini adalah merupakan lanjutan daripada pengisian yang telah kita lakukan pada malam semalam. Hari ini insya-Allah kita akan menyempurnakan pembelajaran sinopsis juzuk yang ke-22 yang merupakan bahagian yang kedua, yang mana alhamdulillah kita telah selesai menyebut tentang segmen ayat bagi surah Al-Ahzab, dan juga surah yang telah pun kita sebut sebelum ini adalah surah Sabah. InsyaAllah pagi ini, seperti yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, saya tunjukkan. Okey. Kita tengok juzuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimani rahimakumullah. Ada lagi dua surah yang belum kita selesai, dan insya-Allah pagi ini kita akan sempurnakan, iaitu surah Fatir ayat yang pertama sehingga ayat nombor 45. Jadi seperti pesanan sebelum ini, sebaik-baiknya tuan-tuan yang mengikuti sesi ulang kaji sinopsis ini, agar tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk mushaf, tetap merujuk kepada Quran terjemahan, bermula pada muka surat 434 sehinggalah muka surat 439. Kemudian insya-Allah pagi ini kita akan masuk kepada surah Yasin, 27 ayat yang berada pada halaman 440 sehingga muka surat 441. Jadi kita teruskan dengan segmen ayat bagi surah Fatir. Okey. Surah Fatir, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, kalau kita merujuk dalam Al-Quran, merupakan susunan surah yang ke-35, yang mana surah Fatir ini mengandungi 45 ayat. Kesemua ayat ini dikategorikan sebagai surah Makkiyah. Okay. Apabila surah itu adalah surah Makkiyah, membawa kepada kita maklumat bahawasanya surah itu surah yang memberikan tumpuan kepada mengukuhkan, membetulkan mana-mana kesalahfahaman tentang keesaan Allah, maka surah Makkiyah akan membetulkan. Kemudian surah Makkiyah akan mengukuhkan lagi kepercayaan, iman terhadap Allah, terhadap para rasul, terhadap hari kebangkitan. Jadi mari kita sama-sama melihat surah Fatir ini, bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala nak menjelaskan tentang keesaannya
kekuasaannya, membangkitkan hari kiamat dan sebagainya, maka kita terus pergi melihat kepada segmen ayat. Baik. Sebelum kita masuk kepada segmen ayat, saya mulakan terlebih dahulu berkongsikan tentang tujuan bagi surah Fatir. Baik. Tuan-tuan, apa maksud Fatir? Apa maksud Fatir? Okey. Fatir, seperti nama surah tu, surah Fatir. Fatir dalam nama surah itu adalah merujuk kepada salah satu daripada nama Allah, yang merujuk kepada salah satu sifat Allah, iaitu Allah yang Maha Pencipta. Jadi surah yang sedang kita nak belajar ni adalah surah Pencipta. Itulah surah Fatir. Mesti kita semua akan menanti-nanti. Kita ingin mencari jawapan. Apa yang Allah nak sebut pada dia itu pencipta. Pencipta yang bagaimana? Apa yang Allah cipta? Dan kenapa memilih nama pencipta itu? Apa kaitan dengan surah Makkiyah? Okay. Para ulama yang telah berusaha sedaya upaya, mereka telah membuat penyelidikan, mereka buat kajian, mereka buat analisis, melihat ayat-ayat 45 ayat dalam surah Fatir ini dengan digabungkan dengan nama surah. Lepas tu para ulama melihat pembukaan dan penutupan surah Fatir, mereka melihat segmen-segmen ayat, ayat-ayat tu, bunyi ayat itu, isi kandungan ayat dan surah Fatir ini, maka kesimpulan yang dapat dikeluarkan bahawa surah Fatir ini, maqsad surah, objektif surah Fatir adalah Allah nak menerangkan bahawa Allah Ta'ala ini adalah yang awal-awal menciptakan semua makhluknya. Yang awal-awal tu maksudnya juga adalah Allah Ta'ala ni dialah satu-satunya yang menciptakan semua makhluknya. Dalam masa yang sama, apa yang Allah ciptakan itu tidak pernah ada contoh. Maksudnya tak ada blueprint pun sebelum itu. Contohnya Allah nak ciptakan manusia, kan? Tak ada mana-mana kita kata gambar ke, reka bentuk manusia ni nak cerita macam mana telinga dia, macam mana badan dia. Semua tu sebenarnya tak pernah wujud. Maknanya Allah lah yang menciptakan tanpa didahului ada sebarang design ke, contoh ke, blueprint ke, tidak ada. Itulah namanya Allah itu adalah Fatir, Maha Pencipta. Bukan semata-mata nak menerangkan Allah itu pencipta, tetapi apa yang diciptakan itu sangat unik, sangat hebat kerana tidak ada contoh sebelum daripada ini. Okey. Kemudian Allah Ta'ala juga dia nak menerangkan bahawalah dialah juga yang akan kembalikan semua makhluk ini di hari akhirat nanti. Okey, tuan fahamkan baik-baik tujuan surah ni. Okay. Maknanya Allah nak bagi tahu dalam surah Fatir. Okey, Fatir itu Allah Ta'ala ni dialah yang reka. Reka tu bahasa kita fahamlah, kan? Maksudnya Allah Ta'ala dialah yang menciptakan. Dia cipta ni tanpa ada sebarang contoh untuk dicipta. Maksudnya makhluk ni dialah yang pencipta tanpa sebarang contoh, dan dia jugalah yang akan hidupkan balik, yang akan panggil balik, yang akan himpunkan balik, yang akan kembalikan semua makhluk-makhluk yang dia cipta tu untuk bertemu dengannya di hari akhirat.
Itulah tujuan surah Fatir. Okey. Jadi untuk mengukuhkan lagi, nak memantapkan lagi pemahaman tentang tujuan bagi surah Fatir ini, kita akan lihat nanti pada segmen ayatnya. Okey, tuan-tuan, para ulama yang mereka ni mengkaji tentang ayat Quran, mereka nak pastikan Al-Quran ini dapat difahami oleh umat, Al-Quran ini dapat diambil mesej-mesejnya, nasihat-nasihatnya, peringatan-peringatannya, maka para ulama membuatlah kajian. Maka tujuan surah Fatir ini, kalau kita nak ringkaskan, kalau kita nak ingat, kita ambil pada kata kuncinya pada Allah tu Fatir, pencipta makhluk tanpa ada sebarang contoh, dan kata kunci yang kedua, Allah itu adalah pengembali semua manusia di hari akhirat. Maksudnya, dia yang menciptakan awal-awal, dia juga yang akan menghidupkan kembali manusia di akhirat. Itulah di antara yang dapat yang ringkasan untuk kita ingat, trigger kepada surah Fatir ini, itulah yang dapat kita sebutkan supaya kita ingat. Masuk surah, macam kita belajar masuk surah kita belajar sebelum ni, surah apa? Surah Al-Ahzab. Kita dah sebut dah. Baca surah Ahzab, ingat tentang Nabi. Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Oh, kena percaya pada Nabi, dengar taat pada Rasul. Okey. Apa kaitan dengan Al-Ahzab? Al-Ahzab, perang Al-Ahzab. Percaya pada Nabi. Kalau Nabi kata Allah akan tolong dalam perang, Allah terima. Okey, itu untuk ingat. Kemudian apabila masuk surah Sabah, kita tengok Sabah, kaum Sabah. Kaum Sabah apa dia? Jadi surah Sabah ni, dia dikaitkan dengan apa? Dengan nikmat. Bukan sekadar nikmat, tapi bagaimana nikmat itu boleh dikekalkan ataupun nikmat itu boleh dihilangkan. Ada kaitan dengan kaum Sabah. Ingat, perkataan nikmat, kekal nikmat, macam mana nak kekal nikmat, macam mana boleh hilang nikmat. Okey. Tapi apabila kita masuk dekat surah Fatir, daripada nama surah Fatir itu Allah pencipta, dia ada kaitan dengan hari kiamat. Allah pencipta awal-awal dan kiamat. Kenapa? Kenapa dengan kiamat? Kerana kiamat ini, hari akhirat ini, adalah hari manusia dihidupkan kembali. Jadi, salah satu bukti yang paling jelas sekali bagaimana Allah boleh menghidupkan manusia itu kembali dengan melihat bagaimana manusia itu diciptakan awal-awalnya tiada. Itulah permulaan bagi tujuan surah Fatir yang kita sama-sama dapat manfaat pada pagi ini. Jadi untuk kukuhkan, untuk lebih faham, tidak boleh tidak, kita kena lihat ke semua ayat-ayat dalam surah Fatir. Okay. Tetapi kita tidaklah membentangkan daripada ayat 1 sampai ayat nombor 45. Cukup dengan kita melihat intisari utama bagi kumpulan ayat yang kita pecahkan melalui pendekatan, ada pembukaan, ada kumpulan-kumpulan ayat tu kita jadi dia sebagai pembukaan, iaitu 8 ayat yang pertama. Kemudian kita juga telah meletakkan ada kandungan yang pertama, ada bahagian yang pertama ayat 9 sampai ayat nombor 17. Kita letak kumpulan yang kedua. Kemudian kumpulan yang ketiga, kumpulan ayat 18 sampai 27. Kita letakkan di bawah tajuk bahagian 2.
Okey, kemudian ada lagi ayatnya. Okey, kita letakkan pula kumpulan ayat 27 sampai 39 untuk bahagian yang ketiga. Ada intisari ayatnya tentang apa. Dan yang terakhir sekali, baru kita masuk kepada kumpulan ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-45, kita jadikan ia sebagai penutup bagi surah Fatir. Ini bermakna kita semua kita dapat bahagikan surah Fatir ini kepada 5 kumpulan ayat. Kalau kita sebut kumpulan, dia sebenarnya dalam ilmu ulumul Quran, kita kalau kumpulan ayat ya, kita panggil dia macam maqati'. Dia panggil maqati'. Maqati' ni maksudnya potongan-potongan ayat lah. Maksudnya kumpulan-kumpulan ayat. Kita nak grupkan dia. Kalau boleh sebut kumpulan ayat, bukanlah maksudnya biasanya dia terdiri daripada beberapa ayat. Okay, kan ayatnya semua sekali ada 45. So kita nak bahagikan dia. So alhamdulillah kita dapat bahagikan dia kepada 5 kumpulan ayat. 5 tu merujuk kepada apa? Ada pembukaan, ada penutupan. Okey, lepas tu ada bahagian 1, ada bahagian 2 dan ada bahagian 3. Inilah sebenarnya yang dinamakan dengan modul ataupun silibus sinopsis. Kalau biasa dengar istilah baca buku, dengar ikut pengesahan sinopsis, ini dikaitkan dengan mengetahui kumpulan-kumpulan ayat. Tapi kalau nak tahu lebih lanjut, memang kena baca daripada satu ayat kepada satu ayat lah. Okey, pembukaan surah Fatir, kita ambil terlebih dahulu 8 ayat yang pertama. Okey, untuk memahami tuan-tuan kena ingat ya, saya ingatkan sekali lagi. Setiap kali nak memahami suatu surah, tuan-tuan kena dapatkan dulu maklumat. Surah ini surah Makkiyah atau Madaniyah. Okey, kita dah sampai juzuk yang ke-22 dah. Kan, kita dah sampai surah yang ke-34. Dah masuk muka surat 400 lebih dah. Kita masih lagi menemukan Allah ulang. Cerita tentang apa? Cerita tentang akidah iman. Termasuklah surah Sabah. Sebab itu tuan-tuan, 13 tahun Nabi berada di Makkah adalah untuk apa? Bayangkan tuan-tuan, kenapa sampai banyak ayat Quran berulang-ulang topik yang sama, tetapi dia topik yang sama tentang keesaan Allah, tapi cara pendekatan, contoh yang Allah nak bagi manusia itu esakan Allah tu ada banyak cara. Kalau surah Fatir tu nama surah Fatir. Baik. 8 ayat yang pertama, Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita semua, maksudnya Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada orang-orang Arab musyrikin Mekah, tunjukkan kepada kita sebenarnya, nak tahu apa bukti Allah ni Esa, Allah Ta'ala kemukakan bukti. Tuan-tuan, kenapa Allah nak kemukakan bukti? Tak cukup ke kalau kata Allah itu ahadun, Allah tu la ilaha illallah? Tuan-tuan, Allah bekalkan kita apa? Allah bekalkan kita boleh mendengar, betul tak? Allah jadikan manusia ini dia boleh melihat. Allah jadikan manusia ini mereka mempunyai fuad. Mereka mempunyai hati. Mereka mereka boleh berfikir. Jadi, pendengaran, penglihatan, Allah berikan hati, Allah berikan akal, adalah manusia gunakan itu untuk mencari jawapan bahawa Allah itu memang dia satu-satunya Tuhan.
Sebab tu Allah kemukakan dalil. Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia boleh nak jadikan semua orang ni beriman. Boleh. Tapi Allah nak manusia ini diberi ujian. Dia diberi ujian. Semua orang sama. Boleh tengok, boleh dengar, boleh fikir, boleh merasa. Maka kamu diberikan ujian. Siapa yang nak mengaku Allah tu Esa, siapa yang tak nak mengaku Allah itu ada sekutu. Allah nak bagi ujian. Jadi, kita naklah termasuk dalam kumpulan manusia yang mengesakan Allah. Jadi, apa dari dalil keesaan Allah ini? Okey, 8 ayat yang pertama ini, Allah kemukakan dia tu Esa dengan menunjukkan dia itu mempunyai kekuasaan yang sangat sempurna. Dari sudut apa? Dia akan sebut nanti contoh apa yang dia cipta. Dan juga Allah Ta'ala lampirkan dengan rahmatnya. Baik. Tuan-tuan perempuan, rahimani rahimakumullah, jelas untuk 8 ayat yang pertama. Kenapa selalu kita jumpa ayat Quran kan? Kita selalu jumpa ayat Al-Quran yang Allah menyebut tentang dia itu berkuasa. Sebenarnya kenapa dengan Allah nak kata dia itu berkuasa? Sebenarnya daripada kekuasaan Allah itulah sebenarnya ia akan membawa kepada natijah Allah itu dialah yang Maha Esa. Jadi keesaan Allah tu dapat dibuktikan dengan dia itu berkuasa. Okey, apa contoh dia berkuasa? Contoh Allah tu berkuasa melalui namanya Fatir. Melalui dia itu menciptakan. Dalam masa yang sama, bukan sekadar diciptakan saja. Pada penciptaan Allah ini mengandungi rahmat. Sebab tu dekat 8 ayat pertama, kita akan jumpa tentang kekuasaan Allah menciptakan. Dalam masa yang sama, Allah menyebut tentang rahmatnya. Okay. Dalam nota, saya ada letakkan di antara contoh, di antara bukan contoh, 8 ayat pertama ni saya nak tunjukkan ayat yang kita jadikan sebagai intisari kepada pembukaan ni. Okey, kalau kita tengok pada ayat yang pertama, kalau sampai ada Quran, dia boleh tengok muka surat nombor 434. Kalau kita baca dekat muka surat 434 tu, kita akan jumpa nama Allah Fatir, kan? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Fatiri. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan. Apa yang Allah ciptakan tu? As-samawati wal ardi, iaitu langit dan bumi. Termasuklah Allah ciptakan malaikat-malaikatnya yang mempunyai beberapa sayap. Okey. Kemudian, tuan-tuan, Allah Ta'ala letak pada hujung ayat tu, penutup bagi ayat yang pertama tu, Allah kata apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa di atas setiap sesuatu. Okey, lihat, kalau tuan-tuan menyaksikan kalau tuan lihat pada nota yang saya paparkan ni, tuan lihat ayat yang saya warnakan dengan warna kuning, saya highlightkan dengan warna kuning dan juga dengan warna biru tu. Inilah yang menjadi kepada, kita panggil apa, trigger sebenarnya pada dalam surah Fatir ni. Apa dia? Allah yang Fatiri, yang telah menciptakan langit dan bumi. Lepas tu Allah menciptakan malaikat. Kenapa Allah perlu sebut malaikat secara spesifik? Kenapa? Malaikat ni, dia adalah alam ghaib. Jadi Allah nak mengata apa yang kau tak pernah nampak pun, itu pun Allah ciptakan.
Langit dan bumi orang boleh nampak. Dan kenapa nak sebut langit dan bumi? Itu adalah contoh makhluk Allah yang semua orang bersetuju sangat besar. Okey. Bukan sekadar langit dan bumi je. Malaikat yang manusia tak nampak tu pun Allah ciptakan. Ada kaitan lagi dengan malaikat ni. Sebab apa? Sebab ada juga manusia-manusia yang mereka menyembah malaikat. Ada yang memuja malaikat. Dan ada juga fahaman yang kata malaikat ni adalah anak perempuan Allah. Ada juga. Tetapi itu hanyalah macam Allah sebut secara tak langsung saja. Tapi kalau tuan-tuan nak tahu maklumat langsung khas cerita tentang malaikat saja, itu nanti kita akan jumpa dekat surah As-Saffat. Itu nanti dekat surah As-Saffat memang ayatnya tentang malaikat saja. Tetapi secara tak langsung daripada apa yang Allah kata tentang malaikat. Kenapa? Dia ada sebab yang dia ada banyak sebab. Antaranya macam ni. Semua orang tahu malaikat ni dia ada sayap kan. Jadi Allah nak kata sampaikan bentuk sayap malaikat tu pun tak ada sebelum ni blueprint nak lukis sayap. Kita pun selama ni tak pernah tahu sayap tu macam mana. Betul tak? Daripada kita melihat sayap burung. Oh, macam ni rupanya sayap. Betul tak? Jadi makhluk yang mempunyai sayap antaranya adalah malaikat. Tengok. Macam mana Allah boleh ciptakan sayap yang penuh rapi. Kan? Siapa dia? Allah itulah Fatir tadi tu. Jadi kesimpulan hujung dia, Allah beritahu, dia maha berkuasa atas setiap sesuatu. Dia boleh buat apa dia nak buat. Bayangkan, ayat pertama sahaja sudah memberikan kita gambaran awal. Allah Ta'ala nak bawa kita ke mana ni surah Fatir ni? Ada lagi 44 ayat ni. Tapi ayat pertama ni sebenarnya sudah memberikan kita kata pintu utama nak masuk surah Fatir ni pada ayat yang pertama. Betul tak dengan tujuan surah tu? Yang kita sebut tu kan, tujuan surah tu. Okey. Jelas tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah. Okey, kalau nak tengok macam mana kita boleh kata Allah cipta tu ada kaitkan dengan rahmatnya. Kita tengoklah ayat nombor 2. Ada Allah menyebut tentang perkataan mir rahmatin, rahmat Allah. Kalau kita baca ayat 2 tu Allah Ta'ala kata, kalau Allah Ta'ala nak bagi rahmat ni, tak ada siapa boleh tahan. Lepas tu kalau Allah nak tahan rahmatnya itu, tak ada siapa pun boleh lepaskan. Lepas tu kat hujung tu Tuhan kata apa? Wa huwal aziz. Tengok. Ada kaitan dengan Allah tu berkuasa. Dia kata dia tu maha perkasa. Al-Hakim yang maha bijaksana. Okey. Moga-moga 2 ayat yang pertama ni dapat memberikan kita isyarat awal kepada kita nak mengembara lagi ni. Ada lagi dalam 43 ayat surah Fatir. Baik. Setelah kita jelas bahawa kumpulan ayat yang pertama ni, ayat 88 ayat pertama ni, Allah nak menyebutkan tentang contoh Allah ini adalah Tuhan yang maha berkuasa. Dia maha rahmat yang membawa kepada dia itu adalah Tuhan yang maha esa. Okay. Kemudian kita lanjutkan dengan kumpulan ayat 9 sehingga ayat nombor 17. Okay. Ayat 9 sampai 17 ni tuan-tuan puan, dia adalah lanjutan dekat kumpulan 8 ayat pertama. Memanglah lanjutan sebab ayat ni kan sambungan dia. Tetapi maksud saya lanjutan ni, maksudnya adalah ayat 9 sampai 17 ni adalah ayat yang menerangkan dengan lebih terperinci lagi
menerangkan dengan lebih terperinci apa di antara bukti lain yang Allah Ta'ala ini dia itu fatir. Kalau yang 8 ayat pertama tadi Allah sebut macam langit, bumi, malaikat yang bersayap kan. Itu beberapa contoh yang awal lah yang kita tahu. Lepas tu termasuk tentang rezeki pada ayat yang kedua. Okay, tetapi kali ini Allah kemukakan lagi supaya apa? Supaya semua manusia ini mengakui tidak ada mana-mana di alam ni, alam langit ke, alam bumi ke, yang bukan Allah yang menciptakan. Jadi kemukakan lagi apa dia. Okay. Saya tidak bawa ke semua maklumat dekat ayat 9 sampai 17, tapi dari sudut intisari ayat dia, dia bagi tahu tentang inilah. Dalil-dalil hari kebangkitan. Dia ada perbezaan sikit, tapi saya sebutkan juga tentang penciptaan tadi, lepas tu dia ada kaitan dengan ni, hari kebangkitan. Tengok topik dia. Okay. Ya, perhatikan baik-baik. Ayat 9 sampai 17 ni, ia memperincikan lagi yang kita sebut tadi, Allah tu fatir. Okey, dalam masa yang sama dia menunjukkan bahawa pada Allah cipta ada banyak rahmat. Okey, kita sebut tadi. Okey, dalam masa yang sama kumpulan ayat 9 sampai 17 ni secara tak langsung sebenarnya Allah Ta'ala nak katakan juga, itulah bukti. Kalau kamu mati, kamu boleh hidup balik semula. Saya harap tuan jelas apa sebenarnya yang Allah nak sampaikan pada kumpulan ayat yang bahagian pertama ni. Bijaksana ya Allah kan. Bukan sekadar Allah nak kata contoh-contoh lain, dia tu fatir. Dia nak bagi tahu apa yang diciptakan tu ada rahmatnya kepada manusia. Dan masa sama, dia nak kata, itulah bukti boleh berlakunya hari kebangkitan. Okey, apa dia? Okey. Antaranya, kalau kita tengok ayat nombor 9 tu, Allah cerita tentang dia menghidupkan bumi yang mati, tandus, gersang, tak ada tumbuh-tumbuhan. Allah boleh hidupkan. Dengan apa? Dengan air hujan. Ada persamaan tak? Macam Allah Ta'ala hidupkan kita yang dah mati, kita hidup macam tumbuhan hidup. Nak tahu jawapan dia, nanti kita belajar dekat surah selepas dia. Dalam surah Yasin, Allah akan fokus banyak tentang kiamat. Sekarang surah Fatir kan. Selepas surah Fatir, surah Yasin. Tengok bijaksananya Allah dalam dia menyusun maklumat tu. Okay, Fatir, lepas tu surah Yasin. Okay. Nanti kita jumpa kejap di surah Yasin, dan juzuk yang ke-23 pun kita akan perincikan surah Yasin. Baik. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tengok keseluruhan ayat tu, tuan-tuan kena buka lah ya, ayat nombor 9, buka surat nombor 435. Lepas tu bukti lain, Allah tu berkuasa dan dia boleh hidupkan orang yang dah mati, adalah tentang ayat 11. Allah ciptakan manusia awal-awalnya tak ada kepada ada. Dengan tanah pun Allah boleh ciptakan, dan juga daripada air mani. Ada kaitan tak manusia mati duduk dalam tanah? Boleh, Allah boleh buat. Ayat 11. Okey. Kemudian ayat 13 Allah sebut kalau malam Allah boleh tukar menjadi terang siang. Siang tu Allah boleh tukar terang menjadi gelap. Maknanya Allah nak kata dia boleh buat sesuatu tu bersilih ganti. Dia boleh datangkan bulan, dia boleh datangkan matahari. Ada kaitan tak dengan manusia mati dan hidup kembali? Ada kaitan. Kaitannya apa? Situasi itu Allah boleh gantikan. Mula hidup, kemudian mati.
Macam mula malam jadi siang. Allah boleh buat. Lepas mati, lepas hidup boleh mati, lepas mati boleh hidup. Itulah silih berganti. Macam tu juga Allah boleh buat pada malam dan siang. Bukti lain, Allah Ta'ala boleh ganti manusia ni daripada satu generasi kepada satu generasi. Kita ni dah sampai generasi yang keberapa dah? Kita dah sampai generasi Nabi Muhammad SAW lah, umat Nabi Muhammad kan? Allah matikan satu kaum, hidupkan satu kaum, matikan satu kaum. Allah boleh buat. Dia boleh binasakan satu kaum, dia boleh hidupkan balik satu kaum. Itu pada ayat nombor 16. Ada kaitan tak dengan Allah memati dan menghidupkan? Okay. Kemudian, tuan-tuan dan puan-puan rahimani rahimahullah, kita terus pergi kepada bahagian yang kedua, kumpulan ayat 18 sampai 26. Okay. Ayat 18 sampai 26 ni sebenarnya Allah nak bawa kita kepada topik tentang wahyu, tentang Rasul, dan ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Sebab apa? Tak ada kaitan tentang hari kiamat juga. Dia, keyword dia tuan-puan, kata kuncinya dekat sinilah. Kumpulan ayat ni mudah ingatnya. Dia, intisari ayatnya berkisahkan tentang Al-Huda, iaitu petunjuk. Petunjuk. Kalau macam ayat sebelum tadi, saya sebab tu tuan-tuan kalau ada Quran, kalau tuan boleh conteng dekat Quran tuan-puan tu, tuan letak sikit dia punya kategori ayat tu tentang apa. Contoh kalau macam bahagian satu tadi, tuan letak kat sinilah. Hari kebangkitan. Hari kehidupan semula. Ini kata kunci dia lah. Okey. Lepas tu, dekat bahagian 2, cerita tentang petunjuk. Al-Huda. Jelas tuan-puan, petunjuk. Okey. Apabila kita sebut petunjuk, Al-Huda, itu hidayah kan? Orang sebut hidayah kan? Okey, hidayah ni sumbernya apa? Tentu kita akan kata sumber kepada hidayah ni adalah Al-Quran. Wahyu. Al-Quran itu adalah wahyu. Siapa yang turunkan wahyu itu? Jawapannya adalah Fatir. Allah yang Fatir itu. Okey, siapa yang melalui siapa wahyu itu sampai kepada manusia? Dapat melalui siapa? Malaikat. Yang menyampaikan wahyu, siapa dia? Jibril contohnya. Lepas tu, Jibril sampaikan kepada siapa? Oh, kepada Rasul. Ada kaitan tak surah Makiyah? Cerita tentang ketuhanan, cerita tentang wahyu, cerita tentang Rasul, cerita tentang hari kiamat. Apa kaitan petunjuk dengan hari kiamat? Ada kaitan. Kaitan dia apa? Siapa yang ikut petunjuk tu, selamatlah dia ke akhirat. Siapa yang tak ikut petunjuk tu, binasalah dia di hari akhirat. Ada kaitan. Sebab itu kita belajar rukun iman kan, kita belajar akidah tentang iman kan. Kalau kita tolak satu daripada rukun iman tu, semua sekali habis. Contoh, kalau orang tolak Muhammad, tak nak dengar cakap Nabi Muhammad, mereka tak percaya Nabi ni seorang utusan Allah, secara tak langsung dia akan tolaklah wahyu. Apabila dia tolak wahyu, dia nak ikut apa? Hidup dia nak ikut apa? Berpandukan apa? Wahyu tu petunjuk. So kalau tak ikut petunjuk, nanti nak pergi akhirat bertemu dengan Allah. Dia berkaitan dia. Okey. Jadi, ringkasan dia adalah surah ini sebenarnya surah yang Allah Ta'ala nak menjelaskan lagi tentang apa yang kita buat dekat muka bumi ni, baik ke buruk ke, setiap daripada kita
kita akan tanggung. Okey, itu dipanggil tanggungjawab setiap individu. Semua orang Allah bagi pilihan pada dia. Okey, dia bertanggungjawab, masing-masing kena bertanggungjawab. Tentang apa? Tentang mengikut petunjuk. Semua orang, semua kaum, semua umat, Allah hantar Rasul. Allah hantar bahkan ada Rasul-Rasul. Allah turunkan kitab-kitab. Maka terserah kepada mereka untuk kamu memilih nak ikut petunjuk ke ataupun tak mau ikut petunjuk. Tapi memilih tu bukan bermaksud kalau kita pilih tak ikut petunjuk tak apa ke? Tak. Tanggungjawab wajib ikut petunjuk tu. Okey. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan pada kumpulan ayat ni juga hidayah ni sebenarnya adalah milik siapa? Adakah kita boleh beri hidayah? Okay, adakah kita boleh pastikan semua orang dapat hidayah? Hidayah itu berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Dalam masa yang sama, dalam kumpulan ayat ni, Allah nak menjelaskan tentang apa balasan bagi sesiapa yang dia tidak mahu mengikut petunjuk tu. Tapi dia punya trigger utamanya tentang petunjuk lah. Dekat petunjuk tu sebenarnya apa lagi kita boleh letakkan apa dia punya intisari dia. Kita boleh kata macam ni. Pertama, ni tanggungjawab untuk memilih petunjuk tu. Lepas tu, hakikat petunjuk tu sebenarnya siapa yang mempunya, siapa boleh beri petunjuk tu. Okey. Yang ketiga tentang balasan. Ingat. Tanggungjawab semua orang untuk ikut petunjuk tu. Walaupun pada asalnya Allah memberi pilihan, tapi wajib sebenarnya pergi kepada memilih petunjuk tu. Lepas tu Allah cerita petunjuk tu siapa yang empunya. Boleh tak kita nak paksa orang supaya ikut petunjuk tu? Tanggungjawab dia memang wajib pilih petunjuk. Tapi kalau dia tak nak pilih petunjuk tu, nak macam mana? Boleh tak kita pastikan dia dapat juga? Itu pada hakikat petunjuk. Lepas tu Allah cerita tentang balasan. Sesiapa yang tak nak memilih petunjuk tu dan sesiapa yang memilih petunjuk tu. Saya harap tuan-tuan jelas tentang kumpulan ayat yang saya nukilkan ni, 18 sampai 26. Sebab kita bukan kita kata kita tak sempat. Kita sempat je sebenarnya kalau kita rajin kan nak baca kepada ayat. Tapi dengan tanggungjawab kita banyak benda nak kena buat. Cuti sekolah ni nak kena beli buku pula. Sekali musim kena buka sekolah nak beli buku pula. Betul tak? Nak cari baju sekolah anak lah, baju sekolah macam-macam. Betul tak? Ada juga kampung nak fikir macam mana nak balik ke rumah pula. Segala kesibukan ni kita ni kan banyak tanggungjawab, betul tak kan? Melainkan kalau dia tu memang pelajar je, tak payah fikir nak cari rezeki. Dan betul tak? Kalau pelajar, mungkin dia done hari ni. Saya sempat baca semua 45 ayat tu, betul tak? Tapi, yalah, al-maklumlah kan kita ni dah umur dah naik puluh-puluhan ni, barulah kita nak belajar. Kan? Jadi, untuk membantu saya, semua kita ni, maka kita gunalah pendekatan pada membincangkan sinopsis ni. Jadi saya harap tuan-tuan jelas kenapa perlu kita buat ulang kaji sinopsis ni. Kenapa perlu kita belajar segmen ni. Okey. Dengan maklumat seperti ni agak-agak tuan-tuan boleh jelas apa kumpulan ayat tu nak cerita ya, tuan-tuan dan puan ya, 18 sampai 26. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu dengan lebih lanjut ketiga-tiga maklumat tentang petunjuk ni, maka tuan-tuan kena bacalah ya. Bermula ayat nombor 436 sampai muka surat 437. Dia tak sama tuan-tuan kalau tuan-tuan hanya merujuk kepada nota ringkas ini dengan tuan-tuan buka sendiri. Baca daripada satu ayat kepada satu ayat. Berkatnya lagi banyak. Faedahnya lebih banyak. Baik, tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah.
Saya terus pergi kepada kumpulan ayat yang ke-27 sampai 39. Ini bahagian yang ketiga. Okey. Bahagian yang ketiga ni tuan-tuan, Allah kembali nak membawa kita kepada mengukuhkan lagi tentang apa? Tentang keesaan Allah, tentang kebenaran Rasul yang Allah utuskan, iaitu Nabi SAW. Dalam masa yang sama, Allah menerangkan. Allah menerangkan apa? Apa ciri orang beriman tu? Apa ciri orang yang mendustakan kebenaran tu? Dan apa balasan dia? Okay, itu dekat kumpulan ayat 27 sampai 39. Okay, saya dah letakkan ringkasan ada 5 dalil. 5 bukti, 5 hujah yang menunjukkan Allah itu Esa, dalam masa yang sama mengukuhkan bahawa Nabi Muhammad SAW benar-benar seorang Rasul. Okey, nak tahu 5 dalil tu apa? Okey, saya sempat, alhamdulillah dengan rahmat Allah, menyenarai 5 dalil tu apa. Okey, saya tunjuk contoh ya. Okey, tengok contoh dia. Okey. Dalam nota ni saya gunakan ringkasan D ya. D tu dalil. D tu adalah dalil. D1 dalil 1, D2 dalil 2. Okey, kita tengok. Dalil yang pertama pada ayat 27 sampai 28 Allah cerita kepelbagaian ciptaan Allah. Ni kita kena tengok kepelbagaian tu apa pula. Jadi kita tengoklah kepelbagaian tu maksudnya Allah cipta jadi kepelbagaian ni macam bentuk macam ni. Kepelbagaian ni macam bentuk, contoh macam ni ya. Contoh kalau kita baca dekat ayat nombor 27 tu Allah cipta buah kan. Allah bukan cipta buah ni satu bentuk je. Tak. Ada banyak bentuk buah. Kan buah bukan satu je kan. Buah-buah tempatan pun dah banyak. Betul kan? Lepas tu bukan sekadar tu. Rupa buah tu pun dah berbeza-beza. Kalau kita makan rambutan kan. Teringin makan rambutan. Sekali bukan musim rambutan kan. Sekali datang musim rambutan. Ada rambutan apa? Macam-macam rambutan. Rambutan gula manis, rambutan gading, rambutan macam-macam lah jenis rambutan. Rambutan pun dah banyak dah jenis-jenis buah-buahan dia. Kan? Itu dekat ayat 7-28. Kita kena tengok apa kepelbagaian ciptaan Allah SWT ni. Okey, sampai haiwan pun macam-macam jenis. Ada berjalan dengan perut, ada yang berjalan dengan kaki, ada bagi bentuk. Itu kita kena tengok dekat 7 dan 28. Hebat kan Allah yang fatir itu? Masya-Allah. Jadi kalau kepelbagaian ciptaan Allah ini semua orang kata hebat, Allah jadi boleh buat. Jadi Allah itu patut dibuat apa? Itulah menunjukkan Allah ini adalah ahadun. Allah ni satu-satunya Tuhan. Okey, bukti lain yang menunjukkan Allah itu Esa. Allah bawa cerita orang yang kenal Allah ni, siapa yang betul-betul kenal Allah, itulah bukti Allah tu Esa. Itu dekat ayat 28 sampai ayat nombor 30. Maksudnya, bukti Allah tu Esa dengan kenal dia. Sebab tu orang-orang yang betul-betul kenal Allah ni, dia akan takut pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian bukti yang ketiga melalui kitab Al-Quranul Karim. Bayangkan kitab Quran ni, tuan-tuan, Al-Quran ni, dia dah cerita apa tu Taurat, apa tu Injil, apa tu Zabur, apa tu Surah Ibrahim. Betul tak? Quran ni punya hebatnya, dia boleh cerita balik kitab-kitab dulu. Macam mana kita tahu kisah Nabi Isa-nya, Nabi Musa-nya, Daud-nya, Sulaiman-nya. Itulah hebatnya Quran. Jadi secara tak langsung, Quran itu wahyu kepada Nabi Muhammad menguatkan tentang kebenaran Rasul. Kemudian, dalil keempat, Allah menceritakan tentang sifat orang beriman, sifat orang yang tak beriman, apa balasan dia. Itu menunjukkan keesaan Allah juga. Dan dalil yang kelima tentang kedalaman ilmu Allah Azza wa Jalla. Kalau tengok ayat nombor 38 dan ayat nombor 39.
9. Macam mana kita boleh gunakan Allah tu, kedalaman ilmu Allah Ta'ala tu menunjukkan Allah tu Esa? Kalau baca dekat ayat 38 tu, Allah tahu semua rahsia langit dan rahsia bumi. Oh, Allah tahu semua rahsia. Ya, bukan sekadar tu. Apa yang terkandung dekat dada kita ni, tengah fikir apa, rasa apa, bahagia ke, derita ke, niatnya macam mana, apa yang terlintas di hati, ni nak makan apa lepas ni, nak masak apa lepas ni, kan, ada tengah hari ni. Contoh kan, nak makan kat luar ke, kan, hati ni. Allah tahu. Itu dekat ayat nombor 38. Innahu alimun bidhati sudur. Oh, hebatnya Allah ni. Itulah menunjukkan Allah tu Esa. Baik, cukup 5 dalil ni untuk mengukuhkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terus pergi kepada penutup. Maka penutup surah Fatir ini, Allah Ta'ala telah apa? Telah mematikan hujah, bukti dan alasan orang musyrikin. Mana-mana orang musyrikin yang mendakwa Allah tu ada sekutu lain, Allah Ta'ala patahkan hujah-hujah itu. Kita boleh jumpa pada ayat yang ke-40. Dalam masa yang sama, Allah kukuhkan lagi bahawa dia itu Esa. Dalam masa yang sama, Allah ingatkan tentang azab dia. Ada kaitan tak azab dia dengan kekuasaan Allah? Ada kaitan tak dengan hari kiamat? Ada kaitan tak dengan rahmat? Nanti kita kata baca nanti. Maksudnya penutup surah ni tuan-tuan, dia seperti membuat kesimpulan. Dia seperti kata, macam kita kata, kan sebelum kita nak habiskan suatu maklumat, kita akan buat kesimpulan pengisian kita pada hari ini tentang apa. So kesimpulan itu, ia berada juga pada penutup. Sebab tu kita suka sangat gunakan kaedah pembuka penutup. Apa yang Allah buka, Allah ulang kembali pada penutupan. Apa yang ada pada bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3 tu, ada maklumat itu pada penutupnya. Tengok, hebatnya kata-kata Allah. Allah berbicara tersusun, kemas, padat, mantap. Kan? Itu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kalau kita tak perincikan seperti ini, kita tidak akan nampak dengan lebih jelas bagaimana kalam Allah itu. Baik, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak lihat sebagai contoh, saya ambil ayat 40 dengan ayat nombor 45 sahaja untuk menunjukkan isi bagi kumpulan ayat ini. Okay, kalau kita tengok ayat nombor 40, ini cara Allah Ta'ala mematahkan mana-mana hujah bahawa Allah itu ada sekutu. Kita baca dekat ayat nombor 40 tu. Allah Ta'ala minta Nabi SAW kemukakan pertanyaan kepada orang musyrikin. Okey, contohnya Allah minta tunjukkan, ada tak makhluk-makhluk lain selain Allah yang diseru itu boleh menciptakan daripada mana-mana bahagian bumi? Ada kaitan tak dengan ayat awal-awal Allah tu pencipta langit dan bumi? Kita baca dekat ayat nombor 40 tu. Allah Ta'ala kata, Muhammad, kau tanya dekat dia orang. Minta dia orang kemukakan bukti. Mana, tunjukkan dekat muka bumi ni apa pun, apalah, tunjukkan apa sahaja dekat muka bumi ni, dekat bumi ni yang kau seru selain Allah tu boleh ciptakan. Tunjukkan. Agak-agak mereka boleh tunjuk tak? Mati akal. Kan? Tak ada, tak kenapa. Kan nak kata, Allah ciptakan apa? Pokok. Allah cipta apa? Tunjukkan. Tunjuk satu benda. Apa-apalah dekat dunia ni bahawa patung-patung, bahala-bahala tu yang ciptakan. Kalau kau kata, kalau mereka ada yang menyembah malaikat, tunjukkan malaikat dah buat apa. Kalau ada yang menyembah matahari, tunjuk matahari tu boleh buat apa. Kalau ada menyembah apa. Itulah bukti yang, antara bukti yang sangat kuat menunjukkan bahawa tak ada makhluk lain yang layak sebanding
dengan Allah Azza wa Jalla. Ada kaitan dengan Allah tu Fatir, ada kaitan sangat jelas pada penutup ayat ini. Lepas tu kita tengok pada ayat terakhir sekali 45, Allah Subhanahu Wa Taala ni sebenarnya dia memberi ancaman tau. Tapi dalam masa sama Allah sebut rahmat dia. Ingat tak ayat 2 tadi? Ada kaitan dengan rahmat Allah, ada kaitan dengan kuasa Allah. Tengok penutup dia. Allah Ta'ala kata apa? Auzubillahi minasyaitanirrajim. Ayat ni bermaksud apa? Kalaulah Allah terus nak siksa manusia ni dengan sebab amalan jahat yang mereka dah buat, Allah kata pasti tidak tinggal satu pun di muka bumi ni. Maksudnya Allah Ta'ala ni nak kata, Allah Ta'ala ni dia kata apa? Kalau Allah Ta'ala nak turunkan azab dekat kita ni sebab dosa-dosa kita buat ni, kata orang apa, tak ada sekok pun yang tinggal. Maksudnya tak ada satu pun. Kalau kita ni yang buat dosa ni, ya Allah, tak boleh terkira dosa kita ni. Kalau Allah nak azab kita sebab satu dosa saja, tak ada seorang pun manusia duduk kat muka bumi ni yang tinggal. Betul tak? Tak ada orang kafir yang boleh hidup dekat muka bumi ni kalau Allah nak buat. Tapi dalam masa sama Allah boleh buat tak? Allah boleh buat. Tetapi Allah memberi tangguh kepada mereka sampai satu masa, sampai kalau masa itu dah sampai, tak ada lagi tangguh. Maksudnya apa? Allah bagi tangguh manusia ni insaf, taubat, kembali kepada Allah, mengakulah Allah itu Isa sampai hari kiamat. Ada kaitan tak dengan rahmat Allah? Ayat yang kedua kita baca tadi, ada kaitan tak dengan Allah itu? Dia itu maha berkuasa di atas setiap sesuatu. Ayat pertama kita baca tadi. Ada kaitan tak dengan Allah itu Al-Aziz yang maha perkasa pada pembukaan ayat? Ada. Jadi kesimpulan daripada 45 ayat surah Fatir ini, kita dapatlah dekat tujuan surah tadi. Apa dia? Surah ini menerangkan Allah lah yang Fatir, dan Allah ni juga ia akan menghidupkan kembali manusia. Tapi dalam masa yang sama, di sebalik Allah tu Fatir, menunjukkan Allah tu apa? Menunjukkan Allah itu berkuasa dan Allah itu adalah Isa. Kenapa dia kata manusia akan kembali di akhirat? Allah ingatkan, sesiapa yang tidak mengisakan Allah, apa balasannya di hari akhirat? Sesiapa yang mengisakan Allah, apa balasan di hari akhirat? Baik, selesailah kita surah Fatir. Jadi kita terus pergi kepada surah Yasin. Okey, moga-moga jelas tuan-puan. Okey. Okey, surah Yasin. Okey, surah Yasin ni pendek je. Okey, berapa ayat tadi? Kita belajar dalam surah Yasin untuk juzuk yang ke-22. Dia sampai ayat nombor 27 saja. Okey. Jadi surah Yasin ni saya tidak gunakan pendekatan pembuka dan penutup untuk slot juzuk yang ke-22 ni, tetapi dia sebenarnya, ingat ya, setiap surah memang boleh buat cari pembuka penutup. Tapi yang ke-22 ni saya terus nak membawa dalam bentuk pendekatan kronologi. Maksudnya kita boleh buat macam bentuk cerita yang bersambung. Dia macam kita belajar surah Yusuf. Ingat tak surah Yusuf kan kita menggunakan pendekatan apa? Pendekatan ada baba, ada adigan. Ingat lagi waktu kita belajar surah Yusuf tempoh hari dekat juzuk yang ke-12, kan kita bagikan surah Yusuf ni ada baba, ada adigan. Lepas itu ke surah Yasin. Nanti dekat juzuk 23 saya akan tunjukkan tuan-tuan, saya akan tunjukkan juga pembuka dan penutup dia apa, tapi saya akan banyak bentangkan menggunakan bentuk kronologi
cerita yang ada surah Yasin ni kita boleh buat di dalam bentuk apa catak alih dia ada sambungan dia. Okey. Tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah, surah Yasin ni sebab kita selalu baca kan, jadi saya bawa dalam bentuk cerita macam kronologi, tapi dalam masa yang sama saya akan terangkan pembukanya di mana, penutupnya di mana. Okey. Kalau tuan-tuan nak tengok pembuka surah Yasin, tuan-tuan boleh ambil sebenarnya 12 ayat yang pertama pun boleh sebenarnya. Sebab surah Yasin kan 83 ayat. Okay, tapi sebab surah Yasin ni dia pecahan. Ada juzuk yang ke-22, ada juzuk yang ke-23. Okey. 27 ayat pertama surah Yasin ni sebenarnya dia cover 3 topik tau. Topik tentang Rasul, topik tentang kekuasaan Allah, topik tentang hari kiamat. Okey, tetapi mula-mula sekali surah Yasin ni sebenarnya dimulakan dengan topik tentang Rasul. Sebab tu kalau kita baca ayat 1 sampai 5, Allah memulakan dengan menerangkan kebenaran wahyu ni. Lepas tu kita akan jumpa Allah bersumpah demi Quran yang hakim. Betul tak? Kan Allah sebut tentang Yasin wal Quranil Hakim. Itu sebenarnya nak menerangkan kebenaran Al-Quran yang diturunkan. Dalam masa yang sama Allah Ta'ala nak mengukuhkan lagi tentang Nabi Muhammad ni benar-benar Rasul. Itu 5 ayat pertama. Lepas tu kita akan jumpa Allah Ta'ala gunakan innaka, lepas tu adalah. Okey. Lepas Allah menerangkan tentang kebenaran Al-Quran, tentang Rasul ini benar-benar Allah utuskan, ayat yang ke-6 Allah menerangkan Rasul yang Allah utuskan tu nak buat apa. Tugas Rasulullah tu adalah memberikan amaran, inzar. Lepas tu naik ayat 7 sampai ayat 17, Allah menerangkan walaupun Quran ini benar dari Allah, walaupun Rasul itu memang Allah hantar kepada umat manusia ni, Allah terangkan lagi tugas dia apa. Ayat 7 sampai 11, Allah menerangkan umat manusia ini terbahagi kepada 2. Itu kita katakan situasi. Situasi itu maksudnya umat manusia ni, apa respon dia, reaksi mereka, tindak balas mereka setelah Allah hantar Rasul terangkan Quran ini benar. Ayat 7 sampai 11. Okey, ayat 7 sampai 11 ni saya pecahkan lagi. Cuba kita tengok, perhatikan dekat dua kotak tu, 2 pembahagian tu. Kalau sebelah kiri golongan yang menolak Rasul yang Allah hantar tu. Golongan yang belah kanan, golongan yang menerima peringatan Rasul yang Allah hantar tu. Inilah ayat 7 sampai 11. Maksudnya ayat 7 sampai 11 tu pembahagian 2 jenis manusia. Okay, cuba tengok baik-baik dia punya flow dia. Okay, golongan yang menolak ni Allah mulakan ayat 7 sampai ayat nombor 10. Ayat 7 tu semua orang tahu. Allah mengatakan mereka ini termasuk dalam kumpulan Allah akan azab. Lepas tu ayat 8 sampai ayat nombor 9, Allah menerangkan kenapa mereka boleh masuk dalam azab api neraka, kenapa mereka termasuk dalam senarai ya Allah akan beri azab. Maka ayat 8-9 dia menerangkan. 8-9 ni Allah terangkan masa dekat dunia dulu mereka buat apa. Ini Allah datangkan dalam bentuk perumpamaan. Mereka tak nak tengok langsung wahyu ni. Mereka tak nak dengar langsung wahyu ni. Itu dekat 8-9. Lepas tu ayat nombor ke-10, Allah menerangkan mereka ni cakaplah macam mana pun, mereka tetap memilih untuk kafir. Itu ayat nombor 10. Tetapi masuk ayat nombor 11, Allah cerita dalam ramai-ramai yang tak nak dengar wahyu, menolak Nabi Muhammad ni,
ada yang ikut. Ada yang mahu mendengar kata. Itulah ayat nombor 11. Mereka ni dapat keampunan, mereka tu dapat ganjaran yang mulia. Dan apabila masuk ayat nombor 12, itu saya kata tadi, okey, pembukaan surah Yasin ni kan boleh ambil 1 sampai 12. Okey, tapi kalau kita susun, nampak tak ayat nombor 12? Ayat nombor 12 ni sebenarnya Allah Ta'ala nak cerita tentang lepas mati hidup semula. Lepas tu nanti kalau dah hidup semula di hari akhirat, macam mana nak bagi balasan? Ada catatan amal itu di Lauh Mahfuz. Okey, sekejap ya. Okay, dapat tak ayat 12? Cuba tuan-tuan perhatikan. Siapa yang berada pada belah kiri golongan yang menolak ke, siapa yang berada pada golongan yang menerima, semua ini nanti akan pergi pada ayat 12. Ayat 12 tentang apa? Hidup semula di hari akhirat. Yang dekat dunia dulu menolak pun Allah hidupkan. Yang menerima amaran yang disampaikan dekat dunia pun Allah akan hidupkan. Kedua-dua jenis umat ini, manusia ini, semuanya maklumat itu sudah berada pada mana? Fi imamin mubin. Itulah 12 ayat yang pertama. Okey, tapi tak habis lagi ayatnya. Kita sambung ayatnya yang berikutnya. Okey, nak tahu ayat berikutnya? 13 sampai nombor 29. Tengok ya. Ayat 13 sampai 29 sebenarnya Allah Ta'ala selitkan dengan satu cerita benar. Kisah penduduk sebuah kota. Ayat 13 sampai 29. Okey. Ayat 13 sampai 29 ni dia dah merangkumi juga juzuk yang ke-23. Sebab kita ni bincang sampai ayat nombor 27 saja. Tapi tak apa, dekat-dekat saja ayatnya. Okey. Ayat 13 sampai 29, ringkasan dia, tuan-tuan, dia adalah satu cerita benar tau. Ashabul Qaryah. Penduduk sebuah kota, ya Allah hantar kepada mereka 3 rasul. Allah hantar 3 rasul. Jadi 3 rasul ni apa jadi dekat mereka? Kita tengok kotak kiri, kotak kanan tau. Okey, ada dua kan? Ada dua flow kan? Ada dua flow chart tu, chart alir tu. Okey, bahagian yang pertama ada penduduk kota tu yang menolak dan ada penduduk kota tu yang menerima. Sama tak cerita penduduk sebuah kota ni dengan ayat yang kita baca tadi tu? Ayat berapa? Sama tak macam ayat 7 sampai 10, ayat 11? Cerita penduduk kota tu dia guna framework yang sama, rangka yang sama macam ayat 7 sampai ayat 7 sampai 10 tadi dengan ayat nombor 11. Dia ada macam wataknya lebih kurang sama. Okey. Kemudian tuan-tuan rahimani rahimakumullah, dah selesai dah. Dia macam ni. Kita tak sempatlah nak menerangkan cerita tu macam mana, tapi kita jumpa dalam ramai penduduk kota tu ada juga yang memilih untuk menerima. Dia pun dapat berita baik, dapat keampunan, dapat masuk syurga. Sama tak macam ayat yang sebelumnya? Jadi itulah seberingkas untuk segmen 27 ayat pertama dalam surah Yasin. Okey, mudah dia macam ni ya. Okey, ingat. Ayat 1 sampai ayat nombor 12 ini ada kaitan dengan umat Nabi Muhammad. Cerita dia, sasaran ayat dia tu. Lepas tu Allah bawa cerita umat-umat terdahulu. Kisah penduduk kota. Okey, selesailah surah Yasin. Alhamdulillah, juzuk yang ke-22 lah. InsyaAllah besok pagi, bukan malam ni, besok pagi kita sambung, kita masuk sinopsis juzuk yang ke-23 bahagian yang pertama. Kita sambung nanti surah Yasin.
InsyaAllah. Malam ni tuan-tuan, kita akan ikuti sama-sama siri terakhir kisah Nabi Adam. Okey, malam ni selepas Isya kita akan masuk siri akhir kisah Nabi Adam. Jadi tuan-tuan ikuti kelas malam ni, kelas siri akhir, lepas tu kita dah buat kesimpulan dia. Kisah Nabi Adam. Malam ni adalah penutup kisah Nabi Adam. Besok pagi, Ahad pagi jam 10.30, baru kita kembali menyambung sinopsis juzuk yang ke-23 bahagian pertama. Ahad malam Isnin, kita sambung lagi sinopsis juzuk yang ke-23 bahagian yang kedua, insyaAllah. Okay, setakat ini je lah tuan-tuan dan puan. Ada sebarang persoalan, pertanyaan? Kalau tiada, saya mohon izin untuk kita berhenti dengan kadar ini. Kita jumpa insya-Allah pada keesokan pagi juzuk yang ke-23 ataupun malam ni boleh ikuti kisah Nabi Adam siri yang terakhir. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim.